Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalungan apresiasi buat urus setia majlis, barisan panel hakim yang bertunjangkan keadilan, seterusnya umat Muhammad sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Al-Qad ayat pertama. Justru tampilah saya di podium ini demi melakarkan wacana yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Lantas, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato kita hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Manhaj Rabbani bermaksud kaedah atau cara yang berkaitan ketuhanan, manakala frasa ummah berkualiti pula bermaksud ummah yang mempunyai darjah kecemerlangan yang tinggi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wacana fikrah saya yang pertama, manhaj Al-Quran menghapus kejahilan. Al-Quran ialah kitab yang termaktub segala ilmu di dalamnya dan tiada sempadan. Penghayatan ilmu Al-Quran ternyata mampu melahirkan masyarakat yang dinamik, efektif dan futuristik. Ayat-ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah memberi penekanan tentang membaca dan menulis. Malah, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir." Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas membuktikan kehebatan masyarakat yang berilmu mampu merubah masyarakat yang jahil kepada celik Al-Quran dan celik Islam. Muslimin muslimat yang saya muliakan, wacana fikrah saya yang kedua, manhaj Al-Quran membasmi kebejatan sosial. Dunia hari ini mencapai kemajuan yang tidak seimbang. Kemajuan yang digapai diiringi keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja khasnya dan masyarakat amnya bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Malah penzinaan semakin berleluasa, pembuangan anak bermaharajalela dan minum arak menjadi budaya. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, setiap 17 minit, 17 saat, seorang anak luar nikah telah didaftarkan. Mengapa masalah ini berlaku? Ya, kerana Al-Quran tidak dijadikan rujukan dan panduan dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Al-Isra ayat 32. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wacana fikrah saya yang ketiga, manhaj Al-Quran mengangkat tamadun ummah. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, terdapat dua kuasa besar dunia yang dianggap paling bertamadun, iaitu Rom dan Parsi di kemajuan yang digapai. Namun, tamadun mereka dianggap jahil kerana tidak berpandukan Al-Quran dan Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah, bertamadunkah sesebuah negara yang hanya bertunjangkan akal dan hawa nafsu sehingga Al-Quran dipinggirkan? Tahukah tuan-tuan, kini penceraian berlaku di peringkat datuk dan nenek kerana bertemu girlfriend lama di Facebook. Masya Allah, adakah ini yang kita inginkan? Muslimin muslimat yang saya muliakan, berdasarkan hujah-hujah saya tadi, dapatlah disimpulkan kepada dua perkara. Pertama, kejayaan umat yang gemilang akan tercapai menerusi penguasaan ilmu di dalam kitab Al-Quran. Kedua, segala permasalahan yang timbul dapat diatasi menerusi pengamalan undang-undang Islam yang telah digariskan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.